Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Hadis yang ketujuh. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Bab bayan kaun an-nahyi 'anil munkar minal iman. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang melihat apa-apa kemungkaran maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Sekiranya dia tidak mampu mengubah dengan tangan, maka hendaklah dia mengubah dengan lidahnya. Sekiranya itu pun dia tidak mampu, maka hendaklah dia merasakan kemungkaran itu keji di dalam hati, yakni merasa bimbang akan kemungkaran itu, dan ini ialah tahap iman yang paling lemah. Muslim. Alhamdulillah tuan-tuan dia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh ni diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri kita pernah sebutkan kisah dia. Abu Sa'id Al-Khudri nama betul dia ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dikenali sebagai Abu Sa'id Al-Khudri. Dia ni dalam kalangan kanak-kanak lah ketika mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Ketika itu umur dia baru 10 tahun. Dan dia diriwayatkan dia memeluk Islam pada ketika itu, ketika umur 10 tahun. Dan dia ni masa berlakunya peperangan Uhud, dia ni Malik bin Sinan ni bawa lah Abu Sa'id ni. Abu Sa'id Al-Khudri ni jumpa Nabi SAW. Masa tu umur dia lebih kurang dalam 13 tahun. Tunjuk pada Nabi, tunjuk anak dia ni badan sihat, tulang kuat semua, nak bawa perang. Tapi Nabi tengok atas bawah dia kata kecil lagi, tak cukup umur, tak lepas pergi perang. Tapi ayah dia masa perang Uhud tu dia meninggal, syahid ayah dia syahid. Dan Abu Sa'id ni ialah jadi hidup tu kontang-kanting seorang-seorang. Lepas ayah dia meninggal, dia pergi jumpa Nabi, nak dapat sesuatu lah daripada Nabi. Umur 13 tahun, sampai jumpa Nabi, tak sempat lagi ditanya pada Nabi. Nabi kata, wahai Abu Sa'id, kalau kamu sabar, nescaya Allah Ta'ala akan berikan kamu segala-galanya. Ada 2-3 perkara yang disebut oleh Nabi kepada Abu Sa'id. Tak sempat pun dia nak mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun balik. Seorang yang banyak menghafal hadis. Ulama hadis menyebutkan dia menghafal 1170 hadis. Antara orang yang terbanyak juga menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggal pada tahun 63 Hijrah. Dan disebutkan bahawa dia hidup di Madinah. Dia ni golongan Ansar lah, Madinah. Hidup di Madinah, Nabi wafat, duduk Madinah juga. Dan akhirnya dia mewasiatkan kepada kaum kerabat dia, kalau dia mati, tanamkan dia dekat Baqi'. So dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dalam hadis ini, Abu Sa'id Al-Khudri ini dia kata dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Nabi kata, man ra'a minkum munkaran, sesiapa di antara kamu yang melihat perkara-perkara yang mungkar, perkara yang keji, perkara maksiat. Kita lah ni, Nabi sebut, Nabi pesan pada kita, kalau kita nampak benda-benda yang mungkar, falyughayyirhu biyadihi. Kata Nabi, yang pertama hendaklah kita ubah kemungkaran itu. Ubahkan benda-benda maksiat itu daripada mungkar, dia tak jadi mungkar, dia mengikut sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi. Yang pertama apa dia? Biyadih ni dengan tangan. Maksudnya dengan tangan sini dengan kuasa.
Seorang yang ada kuasa, dia kena ubah dengan kuasa. Kemudian kata Nabi, fa'ilam yastati', dan sekiranya dia tak ada kemampuan, tak ada kuasa, bukan seorang yang berkuasa, ada kuasa, penguat kuasa, kan? Sekiranya dia tak mampu, tak ada kuasa pada bagi diri dia, fabilisa ni, maka hendaklah dia menggunakan lidah. Ubah juga. Tadi ubah dengan kuasa. Kuasa ni lebih kita nampak dalam konteks kita sekarang ni ke kerajaan. Macam kerajaan dia ada kuasa. Dia ada kuasa polis kan. Bawah kerajaan. Ini semua yang memegang kuasa. Memegang penguat kuasa. Yang pertama dengan kuasa tu boleh perlu diubah. Fa'illam yastati' apabila ni. Kalau kita tak mampu dengan kuasa tu, yang tak ada kuasa, maka kita perlu ubah juga dengan lisan. Lisan dengan lidah. Lidah ni maksud kita cakap je lah. Kan? Macam bila ustaz-ustaz ni, tok-tok guru ni dia mengajar, dia beritahu yang ni haram, ni halal, ni haram, ni halal. Dia setakat itulah kuasa dia. Maka pihak seterusnya, di peringkat yang lebih atas yang ada kuasa perlu buat penguatkuasaan dengan kuasa itu, kan? Okey, fabilisan ni, yang kedua fabilisan ni. Maka yang ketiga kata Nabi, fa'illam yastati', sekiranya dengan nak bercakap pun tak mampu, tak boleh nak cakap, maka kata Nabi, fabiqalbi, maka hendaklah kita buat juga perubahan yang ketiga, iaitu dengan hati. Maksudnya hati kita membenci, kan? Yang contoh kita lah hari ni, kita ada anak-anak. Kalau anak-anak kecil tu, yang kecil tu mungkin boleh kita boleh rotan pun, boleh rotan, boleh ambil tindakan kan, boleh pulai telinga kan. Kita ada kuasa, tangan ada, kita pulai telinga kan, guna kuasa kita kan. Yang kecil lah, bukanlah memudaratkan. Maksudnya kuasa yang ada pada kita tu, kita boleh buat masa dia kecil-kecil. Kemudian bila anak-anak kita dah besar sikit, takkanlah nak rotan anak-anak dah besar kan. Maka kita marah, nasihat. Itu fabilisan ni, dia masuk pada level-level yang kedua. Kemudian dah nasihat-nasihat anak ni, nasihat-nasihat tak jadi juga. Nak buat macam mana kan? Maka tinggallah dalam hati kita. Fabi qalbi. Maka kita membenci kalau ada benda-benda mungkar yang dia buat. Tak kisahlah ada peringkat anak, suami, isteri, kaum keluarga, rakan dan sebagainya. Maka tiga label tu perlu ada pada kita. Kita kena faham. Kalau kita ni ada kuasa, gunakan kuasa. Tak boleh kita bagi tahu nasihat, tak boleh juga kita benci. Dan Nabi kata, wazalika ata'aful iman. Itu adalah iman yang paling lemah. Kalau kita hanya boleh tengok je, Allah simpan dalam hati. Tengok je, simpan dalam hati. Tengok, simpan dalam hati. Ini Nabi kata, ini iman palinglah lemah. Okey. Jadi insya-Allah kita faham. Dan hadis ini diletakkan oleh pengarang di bawah tajuk dakwah dan tabligh, dakwah dan fadilatnya. Jadi kita kena sampaikan apa-apa ilmu yang kita tahu, kita kena baiki umat kita, insya-Allah kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika illa allazina amanu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salamu alaika. Ya Rasul, salamu alaika. Ya Habib, salamu alaika. Qalallahu alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alaika ya Rasul.